Bila sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, kalau boleh serap yang boleh. Saya nak baca komen sebenarnya. Dah lama tak menyapa sahabat-sahabat secara live. Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Masya Allah. Baik ya. Anda hadir daripada mana? Okey, saya dah pakai ni. Anda hadir daripada boleh tuliskan anda hadir daripada mana. Ni ambil ni ya. Sebab daripada semalam lagi saya bateri dia. Bukan semalam, sebelum tu lagi. So tim yang nampak bateri tu tak ni sebenarnya kena. Okey. Ada hadir daripada Semenyih, Gano, Kelang, Johor, Shah Alam, Ayu daripada Johor Bahru, Mahani Draman, Rupiah Saleh, Comeja, terima kasih. Norma Abdul Kadir, Rahimah Daud, sahabat daripada IG, Pingyat 23, daripada Brunei, kereta sewa murah viral, buku. Kita ada soalan semua. Okey. Baik. Ini dah settle. Lepas ini hari ni. Okey. Masya Allah. Roshayati daripada Johor. Daripada Sydney, Jun daripada Sydney. Doakan adik saya bersalin dengan mudah, insya-Allah. PD hadir Perak, Laili JRM Holistik, Asnisah, Hasni Faliza Taiping, Ani Draman, Alhamdulillah, Sarah Ismail. Saya kadang jumpa sahabat-sahabat kan, kalau kita ceramah kuliah kan, Ustazah tak pernah sebut nama saya. Saya pun akan tanya, nama puan dekat semalam pun adalah seorang adik ni. Yelah follower lah. Dia kata, Ustazah, saya hari-hari saya cuba komen. Ustazah tak pernah sebut nama saya. Lepas tu saya kata, okey, nama TikTok kamu apa? Nama apa? Yang saya ingat Giraffe. Maksudnya nama tu bukan nama yang sebenar lah. Nama ni saya kata macam mana lah nak cam. Saya Fiza dari Georgetown. Sofis anak Malaysia. Kasih Zita Penang memang tahu. Singapore Liz Powers. Ijmah daripada Singapura juga. Nenda Old Sejangkang. Masya Allah. Kemudian Fiza Puteri K. Mawar Tairus Kependelek. Okey. Ya, Masya Allah. Ada yang Ustazah doakan anak saya hadapi perpisahan. Sekarang ni exam apa ni? Universiti ya? Sekolah tak ada exam kan? Ni Roti Kelang Seremban. Okey, kita ada kehadiran daripada seluruh Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand dan juga daripada Indonesia. Itulah yang biasa. Tapi kita ada juga dari Sydney. Masya Allah. Ampangan Seremban. Okey, ni jiran ni, Ampangan Seremban ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat, dan kebanyakannya 98% ni adalah wanita. Apa jua pun yang kita sedang lalui sekarang, atau semalam, ataupun malam tadi, ataupun pagi tadi, kan, segala huru-hara ke, kesedihan ke, dahlah sekarang para wanita sedang beremosi, satu Malaysia sedang beremosi. Tapi saya lihat kali ini berbeza juga, bukan wanita je beremosi, pada lelaki pun sudah mula menunjukkan emosi dia. Gitu. Sebenarnya memanglah bukan baru mula, tapi dalam isu yang agak panas sekarang ni, lelaki pun banyak juga beri pendapat tentang tidak bersetuju begini-begini. Ya, subhanallah. Jadi walaupun ada situasi yang sangat menyentuh emosi wanita, dan kita sebagai wanita, saya pun ada struggle saya. Yelah, malam tadi ke, pagi tadi ke, semalam, everyday kan kita ada struggle. Tetapi kita mulakan hari ini dengan senyuman. Senyum masing-masing. Saya nak ambil gambar ni. Tolong senyum semua. Nak ambil gambar ni. Senyum. Semua senyum. Okey, ready dah semua senyum? Betul ni ambil gambar betul ni. Okey, senyum paling manis. Senyum paling manis. Gitu. Ada orang dia selfie dengan saya. Ustazah, saya ada selalu selfie dengan Ustazah setiap pagi. Rupanya kan saya kan ada dalam ni, dia pun selfie.
Gitu cara dia selfie. Tapi okeylah, kan bahagiakan diri sendiri. Bahagia dengan cara kita. Bahagia itu perlu dibina. Bahagia itu perlu diusahakan. Ada orang tunggu bahagia. Bilalah suami nak buat surprise. Suami tak pernah buat. Dia boleh bina bahagia tu. Dia yang buat surprise pada suami. Sebenarnya bila kita gembirakan hati orang lain, tengok. Tapi kalau suami tu tak pandai respon, Ustazah, saya buat surprise, macam tak surprise. Gitu. Jadi kita bantulah suami tu pandai respon. Abang, sepatutnya abang respon macam terkejut, macam oh ya ke, ulanglah balik elegant tu. Macam tu lebih kurang. Maksudnya kadang kita tunggu orang memberi pada kita, kita menerima, tapi kita tak terima. So kita memberi. Bahagia perlu dibina, perlu dicipta, bukan dinantikan. Sebab akhirnya Allah tengok kita ikhlas memberi. Kita ikhlas memberi. Akhirnya kita akan menerima. Pasti kita akan menerima. Okey, sahabat-sahabat lelaki susah nak tunjuk. Ya, sebenarnya encik suami saya pun, dia bukanlah orang yang wah gitu. Tapi kalau saya tak puas hati dengan respon dia, saya akan minta respon lah, macam beria sikit, macam excited sangat. Dia pun akan syukurlah sebab dia nak bekerjasama gitu. Sama juga dengan apa yang anak. Macam pagi tadi kan encik suami ada sebelah. Anak kecil namanya Fatimah. Semalam ada orang beri dia gula-gula coklat. Faham ya? Mula-mula si anak tu nak bagi dekat abi dia. Lepas tu biasalah. Orang lelaki kan dia beza. Itu bukan kekurangan. Allah, batuk pula. Tak apa kan, Allah, penyanyi kita ni buat-buat batuk. Encik tak boleh excuse tau. Encik kena nyanyi juga nanti. Encik dah janji UK hari ni. Okey. Biasalah orang lelaki. Fatimah ni 4 tahun. Dia bagi. Saya dengar ni daripada atas. Abi, coklat ni untuk Abi. Ni untuk Abi. Si Abi dia pula. Okey. Tapi tak elok makan coklat gula-gula, tak elok. Sebenarnya anak saya tu ada orang bagi. Bukan kami beli. Kami jaranglah beli gula-gula atau coklat. Sangat jarang. Jadi tak biasa makan. Anak-anak ni bukanlah excited suka. Kalau dapat hamper gula-gula ke coklat ke, diorang tak berebut. Macam tu. Lepas tu saya pun dengar. Saya pun turun. Saya dah tahu ni Fatimah nak bagi kat saya pula. Masa kami nak pergi tu kan. Umi, ni untuk Umi. Saya pun buat-buat excited. Walaupun gula-gula tu kita tak suka. Gula-gula tu kita pun tak makan. Ya Allah, Umi suka sangat. Apa yang Fatimah bagi, muka dia terus senyum. Umi sangat suka. Lepas tu dia terus sebut, Abi tak nak, Umi. Lepas tu saya pun panggil, Abi nak, bagi lagi sekali. Sebenarnya itu bukan kekurangan. Itu respon yang fitrah semula jadi. Orang lelaki kalau dia tak suka, dia cakap dia tak suka. Orang perempuan kan berbeza. Dia tak suka, belum tentu yang dia cakap tak apalah, belum tentu dia tak nak. Kalau dia cakap bolehlah, makan mi kari, bolehlah. Oh, tak semestinya dia nak. Itulah complicated orang perempuan. Orang lelaki kalau dia cakap dia tak nak, dia jawab je tak nak. Tak nak. Bah, makan sikit. Tak nak. Kita walaupun tak nak, tapi orang hulu kan, orang perempuan kan. Okey. Wah, sedapnya padahal. Gitu. Jadi dalam menunjukkan emosi ni pun, perempuan kena bantu lelaki yang kurang beremosi. Lelaki kena bantu perempuan yang beremosi. Sekarang para wanita sedang beremosi. Apa isu sekarang? Dia lurus. Ya, lelaki tak pandai cover, tak pandai buat-buat. Betul, dia tak pandai buat-buat. Jadi kadang kita kena beri sikit ilmu buat-buat tu pada dia. Lagi-lagi dengan anak-anak. Gitu. Dah ada yang tulis tu kan. Ya, geram je. At least suami kita jujur. Betul lah tu. Suami kita jujur. At least suami kita jujur. Betul? Kita kadang tengah makan. Ni makan sikit, kita nak suap dah ni. Tak apa. Kenyang dah. Saya pun kata betul lah kenyang. Tapi ra'i lah. Macam tu. Baik. Subhanallah. Ada apa soalan? Dengan anak pun cakap main lepas je. Ya, kadang dia tak perasan. Anak tu sebenarnya nak perhatian je kan. Tapi dia jawab je. Tapi kalau saya akan betulkan. Kadang saya panggil suami saya. Saya kata, Bang, perasan tak? Cakap je nak. Cakap je suka. Cakap je ni. Dia pun panggil balik. Cik suami, je ni yang respon. Dia pun panggil balik.
Abi nak tadi tu, Abi nak. Gitu. Nak tanya, suami tanya pendapat yang dia nak kahwin lain macam mana? Ustazah nak tanya, kalau suami tanya pendapat yang dia nak kahwin lain macam mana? Apa pandangan Ustazah? Gitu. Pendapat. Dan sebenarnya soalan ni dah dijaga. Kedua, soalan ni dah selalu saya dapat. Ustazah, apa pendapat Ustazah? Suami saya tanya saya pendapat. Suami minta pendapat dia. Dia pula minta pendapat saya. So, kalau minta pandangan, senang, bagi pandangan je. Gitu, bagi pandangan. Ini pandangan saya. Dia lain macam tu. Pandangan dia pun bulat, macam lain macam je kan. Malam tadi, anak saya bagi saya, Umi adalah Umi Zila, dia kata. Gabungan Godzilla dengan Umi jadi Umi Zila. Aduh lah. Umi Zila, dia kata Umi Zila. Saya pun, Umi Zila apa? Umi Zila. Dia kata, yelah, ada Papa Zola, lepas tu ada Mama Zila. Dalam Papa Zola ada Mama Zila dalam cerita tu. Ya, ada Mama Zila. Mama Zola. Ada Mama Zola, Papa Zola, Mama Zola. Pipi Zola. Anak dia. Okey, lepas tu kata, Umi Zila, dia kata. Umi Zila. Zila tu apa? Godzilla lah. Aduh. Adalah benda kan. Umi ni bebel. Lepas makan, dia tak nak. Adalah isu lepas makan. Sebab sekarang ni saya ada anak kecil-kecil je kat rumah. Yang besar-besar ada asrama 3 orang. So, nasi tumpah ke bawah. Ini benda sama je. Kita bising. Tapi bukanlah macam terus jadi macam rasaksa menyembut. Tak. Bebel. Tapi kalau anak boleh cakap kita Umi Zila tu, maksudnya kita sporting lah. Kalau betul garang, takkan anak berani nak cakap Umi Zila. Macam tu kan. Gitu, Masya Allah. Dapatlah satu ni baru. Okey. Baik, tentang pendapat. Ada juga yang tanya saya, Ustazah, kalau suami Ustazah nak kahwin lain, apa pendapat Ustazah? Saya tak nak. Saya jawab terus terang, saya tak nak. Saya tak boleh terima. Saya dah daripada dulu sampai sekarang, sampai hari ni, saya pun cakap benda yang sama. Saya tak boleh terima. Kalau ni, tapi suami saya tak pernah tanya pendapat tu. Dia tak berani, saya rasa. Dia tak berani tanya soalan tu kan pada saya kan. Sebab saya, sebelum dia berniat nak tanya, saya dah bagi tahu dah, saya tak nak. Saya tak boleh terima. Saya seorang wanita yang sangat kuat cemburu. Saya sangat bimbang jika amboi, saya tidak boleh mengawal cemburu dan akhirnya saya hilang akhlak saya hilang diri saya. Saya tak boleh kawal emosi saya. Saya akan jadi mudarat pada diri saya. Sekian-sekian. Okey. Sebab saya akan jawab soalan ni. Berdosa tak Ustazah isteri menolak? Tak berdosa. Sebab ia bukan perkara wajib. Bahkan ia bukan sunat. Hukumnya adalah harus. Bukan benda wajib. Tapi suami perintahkan. Suami boleh perintahkan isteri dan isteri akan disebut sebagai derhaka apabila suatu perintah itu wajib. Suami perintahkan isteri tutup aurat. Isteri tak nak. Isteri wajib sebab seiring dengan kewajipan yang ditetapkan oleh Allah. Suami wajibkan isteri solat. Isteri tak nak. Isteri itu boleh dikatakan derhaka. Bahkan kalau suami wajibkan isteri masak. Saya perintahkan awak masak. Saya tak nak masak. Saya tak nak. Saya perintahkan awak masak. Itu pun kalau suami tu cakap, awak ni si derhaka, saya suruh masak tak nak masak. Tak. Itu mulut dia je. Itu adalah perkataan ataupun hukuman ketetapan yang disebut oleh suami. Tapi dari sudut syariat, isteri yang enggan masak. Tapi ini bukan pasal isu siapa bertanggungjawab masak. Sebenarnya menyediakan makan tanggungjawab bersama. Tanggungjawab suami dan isteri. Kalau isteri tak nak masak, maka suami boleh order ke, beli makan kat kedai ke, bungkus ke. Maksudnya, tanggungjawab bersama. Tak boleh kata, ini tanggungjawab awak. Ini tanggungjawab saya. Okey, suami pula jawab, saya dah beli beras. Beras saya beli. Awaklah masak. Contoh kan. Saya dah beli dah. Ayam tu semua ada. So, awak masak. Saya tanggungjawab daripada awal, betul nafkah suami. Tapi dalam menyiapkan, menyediakan, sama-sama lah. Tapi kalau isteri tak nak dan suami cakap isteri tu dah haka, tak payahlah nak mikir sampai ke malam aku isteri dah haka sebab tak masak.
Sebab itu ada perkataan yang tidak memenuhi syarak sampai semudah-mudahnya nak letakkan isteri itu derhaka. Masak hukumnya asalnya adalah harus boleh pergi kepada sunat. Kan dapat pahala lah kalau masak tu, dapat pahala. Tuan-puan sekalian, kalau ada yang kata pada saya, Ustazah ni melawan sunnah Nabi. Kenapa saya lawan? Lainlah kalau saya sebut poligami itu poligami itu salah. Poligami itu menzalimi wanita. Contoh, kalau saya sebut poligami itu tidak syar'i, poligami itu kejam. Kalaulah saya menyatakan hukum syariat poligami itu seperti itu, maka itu barulah dikatakan kita melakukan tuduhan yang tidak berasas, kedua berdosa. Maksudnya itu yang tak boleh. Kita tak boleh menyatakan syariat poligami itu sekian-sekian. Sebab dia ada hikmah bagi yang memerlukan. Ada hikmah bagi yang sampai peringkat dituntut untuk dia berpoligami ataupun wajib dia berpoligami. Tapi bagi orang yang dalam keadaan harus, tidak ada keperluan untuk poligami. Apa yang dimaksudkan untuk pernikahan, untuk dapat anak, dapat. Untuk dapat sakinah, mawadah, kasih sayang, dapat. Isteri dah buat sedaya upaya dah. Maka sahabat-sahabat, dalam keadaan seperti ini, tidak ada sebab yang memerlukan suami ini untuk berpoligami, maka isteri tidak bersetuju, menghalang, tidak menjadi dosa. Jangan semudahnya cakap dosa. Yang saya dapati, yang kita semua sepakati, para wanita yang tidak bersetuju poligami bukan menentang poligami. Jangan pula bila kata saya tak setuju kalau suami saya nak kahwin lain. Awak ni menentang poligami. Oi, mana boleh macam tu? Perkara harus kot. Contohlah, apa perkara harus? Kalau kita cakap bab hukum, pakai gincu contohnya kan. Benda harus kot. Saya tak nak pakai gincu. Awak menentang gincu. Sebab benda harus ni benda pilihan. So tak berdosa kita memilih untuk tidak ataupun memilih untuk nak. Jadi subhanallah, kalau dalam bab poligami kadang para suami sebut awak ni tidak redha dengan ketetapan Allah. Apa maksud awak tak redha? Dah saya ditakdirkan Allah jatuh cinta lagi, nak macam mana? Jadi sekarang dah nak kahwin dah pun, awak redha je lah. Isteri pun boleh jawab, awak pun tak redha dengan ketetapan Allah. Tak redha apa? Bahawasanya saya tak boleh terima awak kahwin lain. Awak redha lah. Sama-sama redha lah. Saya memang tak boleh terima. Contoh. Sebab ini bab perasaan. Suami cakap pasal perasaan. Perasaan dia jatuh cinta, nak kahwin lain. Isteri cakap pasal perasaan dia. It's about perasaan. Ini bukan pasal hukum. Awak ni tak redha. Senang awak nak cakap pasal redha. Awak redha tak? Gitu. Awak kena redha lah bagaimana respon saya. Awak kena sabarlah bagaimana keadaan saya. Keadaan saya akan beremosi, keadaan saya akan kemurungan, keadaan saya, awak kena usahalah nak perbaiki keadaan. Awak bersedia tak nak hadapi semua tu? Bagaimana efek pada anak nanti? Oh, saya handle masalah poligami banyak, tuan-puan sekalian. Saya bukan cakap kosong. Saya perunding cara 4 tahun sebelum itu banyak kes poligami. Poligami 2, poligami 3, poligami 4. Dan saya juga menguruskan hal-hal isteri paksa suami kahwin. Ustazah, tolong Ustazah, saya dah bawa banyak calon, suami saya tak nak. Suami datang, Ustazah, tolong nasihatkan isteri saya, stop minta saya kahwin lain. Stop bawa calon. Saya memang tak nak, saya memang bukan pasal tak mampu duit apa, sebab isteri kata, Ustazah, saya memang bukan apa itu hadiah saya untuk suami saya. Suami saya ni baik, suami saya ni mampu, jadi itu hadiah. Ada juga kes macam tu. Sebab itu kita cakap kita tak buat perbandingan. Sebab ada orang bila saya cakap terus terang macam ni, ada orang Ustazah pun ajak benda apa entah pada masyarakat. Lepas tu ada yang marah, orang lelaki lah marah. Ustazah sendiri pun tak boleh nak terima. Orang biasa boleh terima, dia buat perbandingan lah. Ada artis ni boleh terima, Ustazah tak boleh nak terima. Sebab saya cakap sekarang, bukan saya hadapi situasi tu. Saya cakap kalau orang tanya saya sekarang, saya kata, jangan samakan. Memang ada wanita yang berusaha cari untuk suami.
pergi pinangkan untuk suami. Dia yang pergi cari calon. Ada wanita, dia boleh terima, dia sedang-sedang saja. Sederhana je. Ada wanita memang tak boleh. Boleh jadi ada trauma dalam kehidupan dia. Boleh jadi kita tak tahu trauma apa dia masa kecil, masa ni. Kerana itu dia sangat setia dan dia sangat menghargai kasih sayang. Dan bila hadirnya suami, soalannya mengeluarkan dia daripada kegelapan. So, dia tak mahu dah masuk pada kegelapan yang sama. Dan ada banyak orang yang trauma dalam kehidupan tengok mak ayah poligami dan bagaimana ibu dia tak bahagia. Bagaimana ibu dia menderita, jadi dia sangat trauma. Tuan-puan sekalian. Dan sekarang kalau kita nak cakap pasal berkaitan dengan poligami, antaranya adalah Al-Kafi. Saya suka sebut begini. Saya memilih untuk monogami. Maksudnya saya tidak boleh terima kalau suami saya nak poligami. Saya nak kekal dalam rumah tangga yang poligami. Sekiranya tapi suami saya tak pernah minta, tak pernah cakap, wallahualam. Nanti kita tanya dia betul ke dia tak pernah terlintas, dia tak nak. Okey. Baik, sahabat-sahabat semua, saya juga akan berkata begini. Saya memilih sunnah Nabi hidup monogami. Ketika dengan isteri pertama, Nabi monogami, iaitu Nabi kahwin dengan Sayyidatina Khadijah daripada umur 40 sampai umur 50. Daripada umur Nabi 25 tahun sampai umur Nabi 50 tahun. Berapa tahun tu? 25 sampai 50? Kan Nabi nikah umur 25 dan Sayyidatina Khadijah wafat ketika umur Nabi 50. So berapa tahun? 25 tahun lah. 25 tahun. Maksudnya itu tempoh yang lama. 25 tahun. Lepas tu Sayyidatina Khadijah wafat ketika umur Nabi 50 tahun. Masya Allah. Dan dalam tempoh tersebut Nabi monogami. Nabi hanya dengan Sayyidatina Khadijah satu. Kemudian ketika umur Nabi 50 tahun, 3 tahun selepas itu hijrahkan ke Madinah. Ketika ini umat Islam selepas Khadijah wafat, umat Islam ditekan, Nabi SAW dihalau daripada bumi Mekah sendiri, daripada Taif sekian-sekian. Kemudian ketika itu proses dakwah meluas. Kemudian Nabi bernikah seorang saja yang anak dara, iaitu Sayyidatina Aisyah. Itu pun dengan ketika itu Sayyidatina Aisyah umur 9 tahun. Ada hikmah syariat memerintahkan, Allah perintahkan Rasulullah nikah dengan Aisyah. Tetapi isteri Rasulullah semuanya 11. 10 orang semua janda. Macam saya Khadijah janda anak 4. Ada juga janda anak 5. Ada Nabi nikah janda anak 2. Ada juga janda tak ada anak. 10 orang semua janda. Seorang saja anak dara, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Cuma kita dah tahu dah, kita orang Islam tahu kenapa Nabi dipitahkan Allah untuk bernikah dengan janda ni. Kebanyakan wanita itu adalah anak pembesar kabilah ni. Bila anak pembesar ni masuk Islam, kemudian ayahnya masuk Islam, kemudian tersebarnya agama, kalau ketua masuk Islam, seluruh kabilah masuk Islam. Ini anak pembesar ni untuk dakwah. Masya Allah. Kalau benar Nabi kan mengikut kehendak hawa nafsu, maka Nabi tidak memilih janda yang dah tua, janda ada anak-anak ramai, tetapi untuk dakwah. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sekarang saya akan baca Al-Kafi 1398, hukum isteri melarang suami berkahwin lain. Nampak? Boleh baca tak? Anda boleh carilah ni. Apakah hukumnya sekiranya isteri melarang suami nak kahwin lain, isteri tak setuju, isteri larang, awak janganlah, saya tak nak. Nangis-nangis isteri, meraung-raung isteri, kemurungan isteri. Subhanallah. Okey. Jadi, kita bukan bercakap dari sudut emosi. Saya pun cakap dalam keadaan tenang ni, bukan ikut emosi ni. Jadi, kita nak bacakan apakah pandangan ulama. Masya Allah. Bahkan, sebahagian besar ulama mengatakan makruh bagi suami sekiranya nak bernikah lain dalam situasi tidak ada sebab untuk dia bernikah lain. Kenapa awak nak nikah lain? Ada masalah apa? Okey, anak okey, isteri sekarang okey, baik, isteri yang soleha. Lepas tu ada masalah kesihatan ke? Isteri tak boleh tunaikan nafkah batin ke? Tak, semua okey. Saya jatuh cinta, saya nak nikah lain. Sebahagian menyebutkan makruh. Tapi sekiranya isteri sampai mudarat,
Isteri tu sampai kemurungan, sampai depression. Isteri tu dah jadi orang lain dah, tak jadi isteri dah, jadi raksasa dah. Bukan raksasa, minta maaf ya, maksudnya tak boleh kawal diri, tak boleh nak hormat suami dah, mula tinggi suara dah bila tahu suami tetap nak teruskan. So dah nampak ada doror, ada kemudaratan. Ketika ini suami tak boleh fikirkan diri je, sebab isteri tidak boleh menerima dari sudut emosinya. Baik, sahabat-sahabat, saya akan baca saja penjelasan daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan ini. Apa hukumnya jika isteri melarang suami untuk berpoligami? Jawapan, tidak berdosa. Tidak berdosa hukum ke atas seorang isteri untuk melarang suaminya berpoligami apabila terdapat keperluan untuk membantahnya. Ada keperluan untuk bantah, maka isteri tidak berdosa. Hanya sahaja perkara yang dilarang oleh hukum syarak adalah mengharamkan apa yang Allah Ta'ala telah halalkan dan menghalang suami daripada berkahwin dengan tindak tanduk yang tidak mematuhi syarak seperti mengugut, mencederakan diri sendiri atau orang lain. Okey. Yang diharamkan adalah mengharamkan saja. Kalau sebut poligami itu haram sebab zalim, itu haram. Melarang suami, tidak bersetuju dengan suami ada atas sebab-sebab, maka ia tidak berdosa. So berhentilah kan nak jatuhkan dosa. Bila orang perempuan cakap tak setuju, saya tak boleh terima, terus jatuh hukum pada perempuan tersebut. Apa lawan sunnah? Tak bersetuju bukan bermaksud lawan, tuan-puan sekalian. Tak bersetuju untuk diri sendiri. Tak bersetuju, tak boleh terima untuk diri sendiri. Subhanallah. Tuan-puan dimata Allah sekalian, saya cerita kisah benar klien klien. Ni klien saya. Ini dulu saya pun cara. Suami ni mengadu. Dia kata, Ustazah, isteri saya berubah totally. Lepas tu saya kata, okey encik ceritakan apa masalah isteri encik kenapa berubah totally. Datang buat aduan kan. Ustazah, saya mempunyai seorang isteri yang baik, lemah lembut. Dia package lengkap Ustazah. Sampaikan saya rasa Allah berikan saya seorang bidadari. Gambaran wanita-wanita yang cantik, baik, solehah tu ada pada isteri saya. Saya selalu cakap bahawa saya kahwin dengan seorang bidadari, bukannya wanita dunia, bukan wanita biasa. Macam itulah gambaran yang diberikan pada isteri dia. Dia seorang wanita yang cantik, lemah lembut, dia pandai didik anak Ustazah. Seorang isteri yang penyayang. Dan saya minta dia berhenti kerja dan jadi isteri rumah dan dilayan saya dengan sangat baik. Lemah lembut, penyayang, dan Allah jadikan dia seorang wanita yang cantik. Dan dia juga penyayang dengan anak-anak. Lemah lembut, sekian-sekian. Boleh dikatakan, kalau orang tak percaya, terpulang, tapi saya boleh katakan isteri saya adalah seorang yang perfect. Dari semua segi. Selepas mungkin 8 tahun kahwin, macam tu lah aku saya tak ingat dah fakta kes. Maksudnya masa dia datang mengadu tu, bulan lepas macam tu lah, lebih kurang berapa bulan lepas, saya nyatakan pada dia, saya nak bernikah lain, saya nak bernikah lagi, saya nak kahwin lagi. Dan sejak daripada tu Ustazah, isteri saya dah berubah. Saya nak minta Ustazah panggil isteri saya untuk nasihatkan. Kan, berubah macam mana? Ustazah, saya tak boleh terima apa yang isteri saya buat sekarang. Dia boleh hempas anak saya yang kecil. Hempas atau apa? Dia boleh hempas anak saya yang umur mungkin sebulan, bukan sebulan, mungkin setahun, saya tak ingat. Dia boleh hempas, tapi hempas atas sofa ataupun atas tilam. Maksudnya bukan hempas lantai-lantai kan. Dan dia mula tinggikan suara. Saya dah hilang isteri saya yang lama. Dia dah mula tinggikan suara. Dia dah mula tak masak. Selama ni Ustazah, hampir isteri saya tak pernah masam muka dengan saya. Sekarang ni saya macam tak kenal isteri saya. Saya pun kata, encik tak kenal isteri encik. Encik cerita tadi encik berkahwin dengan seorang wanita yang dedikasikan hidupnya untuk encik. Jadi isteri yang penyedap mata memandang, sedap mata memandang, sejuk hati. Isteri yang dia berusaha buat sehabis baik untuk bahagiakan encik. Sekarang encik tahu tak isteri encik apa? Hati dia hancur lebur. Dia sedang remuk. Dia sedang terlalu sedih dan berduka. Dia pun jawab, dah nak macam mana? Dia kena redha lah.
Kalau betul dia isteri yang baik, takkan dia tak boleh nak gembirakan saya? Takkan dia tak boleh nak gembirakan saya? Dia tahu saya nak ni. Dan kalau saya ni, kalau dia ikhlas, tengok cara berfikir. Saya pun kata, encik sayang tak isteri encik ni? Mestilah sayang Ustazah. Bila encik nak balas kasih sayang isteri encik? Isteri encik, dia beri kasih sayang. Dan dia beri-beri tu, sampai encik kata tak pernah tengok wajah dia masam. Berapa lama tu. Encik rasa dia penat tak? Dia penat Ustazah, urus rumah tangga. Tapi dia sambut encik dengan senyuman kan? Jadi, apa punca isi encik sekarang ni? Cuba cakap punca, jujur encik. Puncanya selepas saya cakap saya nak kahwin lain. So, sebab apa dia sedih? Fitrah tak dia sedih? Memang logik. Jadi sekarang siapa yang kena rawat? Isteri kena rawat diri dia sendiri ke? Saya kena rawat sakit isteri encik tu? Encik nak suruh saya pujuk, nak suruh cakap pasal hukum dengan isteri encik. Saya kata, encik bertanggungjawab. Pulihkan balik emosi isteri. Hati dia sedang hancur dan remuk. Kita bukan cakap pasal hukum. Bukan cakap pasal hukum. Kita cakap tentang bab perasaan yang Islam hargai perasaan seorang wanita. Sebab itu, kalau siapa yang tanya soalan, Ustazah, saya nak minta cerai dengan suami sebab saya tak boleh nak teruskan. Mula-mula saya terima, saya bersetuju sebab suami duk pujuk. Walaupun saya terpaksa, saya terima suami saya nak poligami. Tapi selepas beberapa bulan, saya tak boleh terus. Berdosa tak saya nak minta cerai? Tuan-puan sekalian, bila kita jadi pembicara, kaunselor, kita tak boleh jawab dengan terus satu jawapan ataupun dengan emosi. Kita mesti ada panduan syarak. Sebab bukan senang ya, kita takut apa yang kita cakap boleh menimbulkan dosa. Kita bercakap sebab emosi. Baik, sekarang ni kita tengok. Kita tengok penjelasan. Kalau nak marah, jangan marah saya saja. Marah Jabatan Mufti juga. Ini jawapan daripada Jabatan Mufti ya. Sebab saya bukan jawab dari segi emosi. Kita jawab daripada syarak dan merujuk kepada pendapat para alim ulama. Dan kita belum, kalau kita baca dalam kitab-kitab muktabar pun kita akan dapati di sana betapa para alim ulama berhati-hati sangat. Tidak bermudah-mudah terus menjatuhkan hukum pada wanita dalam isu poligami ni. Okey, baik. Adapun jika melarang dengan menjustifikasikan dengan perkara-perkara yang disyariatkan, maka adalah dibenarkan dan dianjurkan. Misalnya, jika berpoligami akan menyebabkan kezaliman pada nafkah dan kismah pembahagian hari antara isteri atau nafkah anak-anak dan ibu bapa, maka perbuatan melarang serta menghalang itu adalah suatu nasihat yang terpuji dalam agama. Bahkan dipuji dalam agama sekiranya isteri menasihati atau menghalang ataupun melarang suami, yang mana dibimbangi sebab belum kahwin lagi, tetapi dah ada dah. Masa kahwin pun suami tak mampu nak menampung keperluan isteri dan anak-anak. Masa kahwin dengan seorang isteri pun tak mampu nak beri sikit pun belanja pada mak ayah. Kan? Masa kahwin ni pun jadi dah jelas dah. So di situ isteri pun memberi nasihat ataupun menghalang, menyekat, tak bersetuju, maka itu ada satu nasihat yang terpuji. Ini termasuk untuk mencegah daripada menyakiti. Ini termasuk untuk mencegah daripada menyakiti hati isteri dan mengakibatkan gangguan berlebihan apabila isteri itu ditimpa penyakit cemburu. Sahabat-sahabat, ada wanita berhujah, kenapa puan tak bersetuju? Bila saya ada kes program saya kata, kenapa puan tak bersetuju? Ustazah, suami saya mampu dari segi harta. Dia juga suami yang baik. Saya tak bersetuju kerana saya tidak mampu. Saya seorang wanita yang cemburu. Saya tak mampu. Boleh jadi saya akan menjadi wanita yang derhaka pada suami. Saya dah tak boleh hormat pada suami. Saya tak boleh nak pandang muka dia. Hati saya hancur sekian-sekian bla bla bla. Okey, ini about perasaan. Baik, kita tengok. Ini termasuk untuk mencegah daripada menyakiti hati isteri dan mengakibatkan gangguan berlebihan apabila isteri itu ditimpa penyakit cemburu. Ini berdalilkan sebuah hadis daripada Al-Miswar bin Al-Makhramah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Saya bacakan sahabat-sahabat. Apa khutbah Nabi? Nabi naik atas mimbar, Nabi berkhutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna bani Hisham bin Mughirah ista'dhanu fi an yankihu
an yankihu ibnatahum Aliyya bin Abi Talib fala adhanu summa la adhan. Summa la adhan, 3 kali Nabi sebut. Illa an yurida bin Abi Talib an yutalliqa ibnati wa yankiha ibnatahum fa innama hiya bad'atu minni yuribuni ma arabaha wa yu'dhini ma adaha. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, muslimin-muslimat, ini adalah kata-kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang merupakan kata-kata Nabi yang sahih daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan apa yang Nabi sampaikan. Sesungguhnya Bani Hashim bin Al-Mughirah meminta izin kepadaku agar aku menikahkan anak wanita mereka dengan Ali bin Abu Talib. Siapa Ali bin Abu Talib? Menantu Nabi yang bernikah dengan Sayyidatina Fatimah. Namun aku tidak mengizinkan kepada mereka. Ini bukan Ali yang nak nikah lain ya. Kita kena faham cerita. Bukan Sayyidina Ali yang minta dengan Sayyidatina Fatimah, tetapi ada seseorang yang meminta dengan Rasulullah untuk menikahkan Sayyidina Ali. Dia nak beri anak perempuan dia supaya ialah ada hubungan lah dengan Nabi, bukan about Nabi, tapi ceritanya tengok apa jawapan Nabi. Namun aku tidak mengizinkan kepada mereka. Aku tidak mengizinkan kepada mereka. Aku tidak mengizinkan kepada mereka. Nabi ulang 3 kali. Aku tidak izinkan. Aku tidak izinkan. Aku tidak izinkan. Nabi ulang 3 kali. Nabi tidak mengizinkan. Kecuali jika Ali bin Abu Talib menceraikan anakku, lalu menikahi anak wanita mereka. Sesungguhnya anakku Fatimah adalah bahagian daripada diriku. Aku merasa senang dengan apa saja yang menyenangkannya, dan aku turut merasa sakit dengan atas semua yang menyakitinya. Masya Allah. Terlalu indah sekali. Bayangkan ya, seorang ayah menyebut apa? Aku senang dengan apa yang menyenangi Fatimah, apa yang Fatimah senang. Dan aku akan sakit apa saja yang menyakiti Fatimah. Subhanallah. Cik, belum nak tanya? Ya, boleh ya? Ya. Rasul jawab macam tu. Aku tidak mengizinkannya, aku tidak izinkannya, aku tidak izinkannya. Fatimah itu sebahagian daripada diriku. Aku senang dengan apa yang menyenanginya, dan aku sakit dengan apa saja yang menyakitinya. Sampai Nabi sebut, melainkan sekiranya mereka hendak, mereka mahu melainkan aku tidak mengizinkan, kecuali jika Ali Abu Talib menceraikan anakku lalu menikahi anak wanita mereka. Adakah Rasul menggalakkan perceraian? Tuduhan terhadap saya banyak dulu. Ustazah ni menggalakkan perceraian, suruh orang bercerai. Dalam hal ini, ia about perasaan. Nabi sebut apa? Aku rasa sakit dengan apa jua yang menyakiti anakku. Nabi sebut tentang perasaan. Islam satu agama yang meraihkan perasaan. Sebab itu kan larangan seorang anak menyakiti hati seorang ibu dengan perkataan it's about perasaan. Bila ibu tu kecil hati, sedih, boleh jadi berdosa. Bila si anak berkasar. Kepada wanita yang menjadi isteri 2, 3, 4 yang sedang hadir, ini bukan soal kita mengatakan anda telah merampas. Tidak ada istilah merampas. Ini bukan isu saya downgradekan isi kedua, ketiga, keempat. Yang kita bicarakan sekarang adalah tentang seorang lelaki, seorang suami. Kita bicarakan tentang seorang lelaki yang sangat mudah berhujah berkaitan dengan poligami sekian, sehingga menolak tentang bab perasaan dan terus meletakkan hukuman wanita itu, wanita ni derhaka, wanita ini menolak syariat Islam, wanita ini sekian. Subhanallah. Sebab itu, kalau anda kata wanita ni emosi bila cakap pasal poligami, lelaki saya tengok lebih ramai beremosi. Cakap ikut emosi. Tak ikut syariat. Tak merujuk kepada apa yang disebut oleh Nabi. Tak merujuk apa kata ulama. Tak merujuk syariat. Dia punya emosi tu, dia cakap poligami macam wajib. Macam hak. Betulkah hak suami untuk berpoligami?
Seolahnya tuan-puan sekalian, suami bila bercakap tentang poligami, dia tinggikan apa? Pasal berkaitan dengan dia tu ketua. Jadi dia berhak. Kelebihan suami diangkat menjadi ketua dalam rumah tangga adalah untuk melindungi ahli keluarga. Amanah ketua tu berat. Untuk menjaga ahli keluarga, untuk mendidik ahli keluarga, untuk memimpin ahli keluarga isi anak-anak ke syurga. Sebelum bercakap tentang hak, tanggungjawab itu lebih besar. Lebih besar. Tuan-puan sekalian. Dan apa yang saya sebutkan ini bukan nak beri persepsi yang buruk kepada mereka yang hidup berpoligami. Tuan-puan sekalian. Dalam keluarga saya, keluarga besar saya, yang tak jauh daripada saya, ramai poligami. Adik saya pun ada yang poligami. Dan bila saya cakap macam ni, ramai orang lelaki kata Ustaz Asmat tu anti poligami. Benci poligami. Macam tu. Tak baik tuduhan seperti itu. Saya tidak membenci. Bukan bermaksud saya tak boleh terima untuk diri saya membenci, tidak. Banyak mana pasangan poligami saya juga jadi orang tengah. Subhanallah. Maksudnya dalam kehidupan keliling saya ni ada je contoh poligami yang baik, harmoni, kasih sayang, Masya Allah. Tapi suami ni memang berperanan luar biasa, berganda lah. Sebab nak jaga hati si seorang pun susah. Nak jaga 2 orang, nak jaga 3 orang, bukan senang. Tapi usaha keras dia tu, kita pujilah Allah beri akhirnya kebahagiaan tu. Subhanallah. Masya Allah. Tetapi di sana ada juga contoh suami ni nak isteri je terima, redha dengan apa yang dia buat. Dia tak boleh redha dengan apa isteri buat. Bila isteri tu meraung, menangis ataupun tak nak layan, terus letak derhaka. Tuan-puan sekalian, kita kena tahu dalam Al-Quran bukan hanya cerita tentang isteri yang nusyus, isteri yang derhaka. Suami nusyus juga dinyatakan di dalam Al-Quran. Suami nusyus, suami derhaka. Maksudnya suami nusyus, saya suami yang derhaka. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Baik, kita tengok. Jelas ya. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan sebab padanya larangan ke atas Ali untuk berpoligami semasa pernikahan dengan Fatimah, seperti mana yang telah disebut dahulunya dalam bab manaqib Fatimah, bahawa beliau telah ditimpa ujian. Sayyidatina Fatimah sejak daripada kecil dia diuji dengan kehilangan ibunya, sehingga tiada siapa yang tinggal untuk beliau mengadukan hal-hal kerahsiaan rumah tangga supaya melegakan perasaan akibat cemburu. Antara hujah para ahli ulama kenapa Nabi melarang untuk Sayyidina Ali bernikah lain dengan pinangan orang lain bukan Sayyidina Ali yang meminang, kerana Rasulullah kata sebab Fatimah itu daripada kecil dah tak ada ibu, dah lah tak cukup kasih sayang, dan sekiranya dia menghadapi masalah cemburu dengan Sayyidina Ali, dia tak ada tempat untuk mengadu. Begitu. Yalah, maksudnya cemburu seorang isteri ini tidak boleh dipandang remeh. Sekiranya wanita ini mengalami depression, kemurungan, dia ada tempat tak untuk dia melepaskan? Ada tempat tak untuk dirawat hatinya? Begitu. Ibnu Hajar juga meriwayatkan dari riwayat Azuri menyebut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab apa ketika ada pihak yang meminang Sayyidina Ali? Subhanallah. Nabi menjawab, wa ana atakhawwafu an tuftana fi diniha, ya'ni annaha la tasbiru 'ala al-ghairah fayaqa'u minha fi haqqi zawjiha fi halil ghadab ma la yaliqu bihaliha fi din. Allahu akbar. Antara yang lain Nabi SAW menjawab, dan aku risau bahawa agamanya, yakni Fatimah, akan ditimpa ujian fitnah, yakni Fatimah menjadi tidak sabar kerana cemburu, lalu berlaku sesuatu yang tidak layak pada derajat beliau pada agama daripada beliau semasa beliau marah. Semasa beliau marah, Rasul kata dibimbangi martabat Sayyidah Fatimah akan jatuh sekiranya dia terlalu cemburu, dan ketika dia marah Fatimah menjadi tidak sabar kerana cemburu. Rasul sedang bercakap benda yang belum berlaku. Sebab tu ada orang lelaki bujah, terailah dulu, lalui dulu, nanti hadap je lah. Tak, Rasulullah memberikan contoh dalam bab hal poligami. Memang nada bercakap, perkataan bercakap adalah dibimbangi. Tapi hari ini ramai orang lelaki betapa tidak bertanggungjawabnya dan tak ikut syariat. Kata nak ikut sunnah tapi tak ikut syariat. Kata nak ikut sunnah Nabi tapi syariat tak nak ikut. Kahwin senyap-senyap, lepas tu bila isi tahu
Soalannya, berilah masa untuk isteri tu pujuk sendiri, nanti dia boleh terima lah. Lama boleh terima, kau kahwin je senyap-senyap. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Tuan-puan dimati Allah sekalian, soalannya dia kata, izin isteri tak wajib. Izin isteri tak wajib. Kalau minta izin memang tak bagi. Dan kalau dia tak bagi pun, kau boleh kahwin je. Ini memang hak orang lelaki. Macam tu kan. Subhanallah. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang bab poligami tu, boleh bernikah 2, 3, 4, tetapi satu itu lebih baik bagi kamu sekiranya, kan, bawakan firman Allah tersebut. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Nabi sebut apa? Aku risau bahawa, maksudnya benda yang belum berlaku, aku bimbang bahawa Fatimah akan ditimpa ujian fitnah. Fitnah apa? Iaitu Fatimah menjadi tidak sabar kerana cemburu, lalu berlaku sesuatu yang tidak layak pada derajat beliau. Kedudukan Fatimah kan tinggi, Ummahatul Mukminat, pada agama daripada beliau ketika Fatimah marah. Masya Allah. Dalam hadis riwayat Muslim menyebut bahawa Ali bin Abi Talib telah meminang Abu Jahal yang sudah Islam, sedangkan beliau telah bernikah dengan Fatimah, anak perempuan Rasulullah SAW. Apabila Fatimah mendengar hal itu, beliau pergi berjumpa Nabi dan berkata kepada beliau, sesungguhnya kaummu telah mengatakan bahawa engkau tidak marah demi anakmu. Apabila Ali bernikah dengan anak Abu Jahal, berkata Miswar, lalu Nabi SAW bangkit dan aku mendengar baginda bersyahadah, kemudian berkhutbah. Okey, dengan khutbah yang kita telah bacakan tadi. Okey. Berkata Imam Nawawi, okey, mengupas tentang hadis Nabi yang kita bacakan tadi. Berkata Imam Nawawi, artinya aku tidak ada berkata suatu perkara yang bertentangan dengan hukum Allah. Maka apabila Allah hukumkan perkara itu adalah halal, maka aku tidak akan mengharamkannya. Dan jika perkara itu Allah haramkan, aku tidak akan menghalalkan. Dan aku tidak akan diam daripada mengharamkannya, kerana diamnya aku adalah penghalalan baginya. Dan menjadilah daripada kalangan wanita yang diharamkan berkahwin ialah menghimpunkan antara anak Nabi Allah dan musuh Allah. Jika kita melihat daripada sudut fiqh, ternyata poligami pada hukum asalnya ada diharuskan. Hukum asal poligami harus. Yang sebut sunat tu tidak tepat. Yang kata poligami tu kan sunat. Bila sebut sunat, maksudnya dituntut. Selagi mana dia ni kahwin seorang, maksudnya dia belum lagi sempurna. Sebab abang nak buat yang sunat. Subhanallah. Nak buat yang sunat, kahwin dua tu sunat, nak ikut sunat. Dia beza sunat dan sunnah. Dia sunnah Nabi tapi bukan hukumnya jatuh sunat. Bukan jatuh sunat. Maksudnya kalau kahwin lebih 2-3 itu lebih baik, dapat pahala lebih. Tidak. Hukum asal poligami adalah harus. Mari kita tengok. Okey. Ternyata poligami pada hukum asalnya adalah harus sahaja. Namun begitu, beberapa hal yang mendatang hukumnya boleh berubah kepada 3. Hukum poligami boleh berubah menjadi 3. Pertama, boleh jadi sunat. Kedua, boleh jadi makruh. Dan ketiga, boleh jadi haram. Okey, sini kena bagi perhatian kepada para lelaki dan kepada para wanita. Baik, ada ketikanya poligami jadi sunat. Daripada harus, dia berubah jadi sunat. Daripada harus, boleh berubah jadi makruh. Daripada harus, boleh berubah jadi haram poligami. Okey, so mari kita baca. Disunatkan. Okey, ini adalah al-mu'tamad fiqh al-fiqh asy-syafi'i. Ini merujuk kepada fiqh syafi'i. Ini adalah pendapat daripada mazhab syafi'i. Jadi ini bukan mazhab Asma' ni. Ini bukan kata-kata Asma' Harun ni. Jadi untuk mendengarkan penjelasan ni, kita orang perempuan pun tolong jangan beremosi. Boleh jadi yang suami minta itu dalam situasi sunat. Dan orang lelaki jangan emosi juga. Boleh jadi apa yang anda duk cakap sunat-sunat tu, rupanya anda ni makruh. Dan boleh jadi jatuh haram. So, mari kita tengok penjelasan. Pertama, iaitu disunatkan berpoligami sekiranya lelaki itu mempunyai keperluan untuk berkahwin lain, jika berisi satu tidak dapat menjadikan dirinya afif, iaitu tak boleh menjaga syahwatnya daripada zina dan maksiat.
atau isteri itu sakit atau mandul tidak dapat mengandung, sedangkan suami itu inginkan anak, dalam keadaan suami itu memiliki keyakinan untuk berlaku adil, yakin boleh berlaku adil antara isteri-isterinya. Ini kerana terdapat keperluan yang diraikan syarak seperti meramaikan anak. Dan inilah yang menjadi pedoman ramai sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan generasi selepas mereka. Maksudnya berjatuh sunat sekiranya ada keperluan. Suami tidak cukup dengan isteri satu bagi memenuhi keperluan batinnya. Dengan seorang isteri belum mampu menghalang dia daripada terjerumus dalam kancah maksiat sampai peringkat melakukan dosa besar seperti zina, mungkin melepaskan air mani dengan tangan sendiri, contoh ya. Maksudnya boleh jadi isteri tidak mampu memenuhi keperluan suami ni dari sudut batin ni, dari sudut keperluan seksual ni tinggi. Isteri pula sederhana ataupun isteri sendiri lemah, contoh. Tetapi sebelum itu bawa pergi jumpa doktor dulu. Saya ada banyak kes yang nak kahwin sebab isteri tak mampu nak layan. Lepas tu saya tanya, puan daripada awal kahwin memang macam ni ke, ada masalah macam ni? Tak, saya jadi macam ni lepas bersalin anak pertama. Saya kata memang ramai yang tak tahu benda ni. Selepas bersalin memang ada gangguan hormon. Ada orang boleh pulih secara semula jadi, ada orang tak boleh pulih. Bahkan dia rasa macam bila suami nak bersama sampai peringkat jijik, rasa peringkat macam memang langsung tak ada perasaan, masalah lah, hormon tak stabil. Saya akan nasihatkan klien ni bawa pergi jumpa doktor. Nanti ada rawatan untuk hormon. Ada rawatan untuk hormon. Bila pulih balik, hubungan semakin baik, suami pun tak jadi nak poligami. Sebab permintaan suami tu pun tak boleh nak diremehkan. Kalau isteri ni jawab, contohlah suami ni kata, "Ustazah, isteri saya menolak saya ni bukan sekejap, dah hampir 2 tahun. Anak dah umur dekat 2 tahun dah, Ustazah. Jadi, saya dah bagi syarat pada dia, kalau dia tetap sekian-sekian, maka izinkan saya kahwin lain." Sebab si suami ni kena jaga dirinya daripada terjerumus maksiat. Sebab nafsu yang Allah beri itu fitrah. Keinginan untuk melakukan hubungan suami isteri itu fitrah. Ia bukan nafsu yang kotor. Itu nafsu yang dialihkan secara suci dan halal melalui perkahwinan, hubungan suami isteri. So saya jelaskan pada isteri ni, apa yang suami minta ni keperluan. Ini bukan isu dia tak setia, dia tak ni. Ni sekarang kita bicarakan pasal hukum. Saya tahu puan terluka sekarang, sedih. Tapi apa yang suami sebut ini, itu memang hak dia dari sudut keperluan nafkah batin. Jadi kita nasihatkan secara rasional. Sekarang Encik pernah bawa tak isteri pergi berubat, jumpa doktor? Takkan isu macam ni jumpa doktor? Itulah skeptikal orang Melayu Islam kita. Saya kata pergi. Dah banyak kes saya suruh pergi jumpa doktor, buat rawatan hormon. Alhamdulillah pulih balik hubungan suami isteri. Isteri ni cakap, saya baru dapat diri saya balik. Saya tahu sebenarnya gini-gini. Oh, rupanya saya masalah hormon. Hormon tu jatuh, ada masalah yang tak stabil. Maksudnya ada suami ni bila isi macam ni, dia kata mungkin kena sihir, mungkin kena itu, mungkin kena ini, mungkin kena ikat kot dia punya nafsu, bla-bla macam-macam. Saya kata pergi berubat semualah. Berubat juga cara rawatan syifa, pergi juga jumpa doktor. Sebab ramai yang tak nak pergi jumpa doktor. Ramai yang tak nak. Jadi isteri tak boleh cakap sikit pasal nafsu. Tak fikir saya berkorban mengandung, melahirkan anak ni, pengorbanan saya. Takkan tak nak sabar, nak menahan. Saya akan tegur isteri yang cakap macam ni. Puan tak boleh cakap macam tu. Sebab ada hadis Nabi, Allah melaknat seorang wanita yang menolak ajakan suaminya. Daripada start dia tolak sampai dia terima. Kalau tolak setahun, kalau tolak sebulan, tolak 2 bulan, macam mana? Dah saya tak ada perasaan. Sekarang ni kalau puan sakit, puan tolak, tak berdosa. Kalau betul sakit. Tapi puan tolak ni berdasarkan perasaan. Dan puan tahu ada something wrong. Dulu puan bukan macam ni. So pergi berubat. Pergi jumpa doktor. Pergi berubat dengan cara-cara yang betul. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Jadi sebab itu sunat bagi seorang lelaki yang mana isteri memang tidak mampu. Lepas tu suami isteri dah tahu dia tak stabil, dia tak normal, tak macam dulu, tak nak pergi berubat. Ego. Saya tak ada masalah. Saya okey. Macam tu kan. Memang ada. Saya kata kalau macam tu, puan perlu bersetuju. Sebab suami sekarang sunat dia nak kahwin lain ni, sunat.
Tu saya kata, saya jadi pengacara, saya tak boleh ikut emosi. Kalau saya ikut emosi, encik, kasihanilah isteri encik. Dia cemburu. Dahlah dia mengandung, melahirkan anak encik. Kenanglah jasa dia. Tahanlah encik, tahan. Oh, tidak. Saya akan bercakap dari sudut syarak, tuan-puan sekalian. Saya kata, puan, kita cakap pasal hukum. Puan nak terus berdosa ke? Dan apa yang suami sedang bicarakan ini, hak dan keperluan fitrah yang Allah berikan. Lepas tu isteri pun kata gini, jadi Ustazah, saya akan rawat diri saya akan berusaha. Begitulah. Dan sekiranya isteri dah berusaha, nanti kita tengok perubahan apa berlaku, nanti kita sambung, kita jumpa balik. Nanti kita jumpa balik. Encik, kita tengok. Encik, masa tu hukum encik untuk poligami sunat ke, jadi makruh ke? Faham ya? Sebab itu sebenarnya dalam menguruskan bab yang sensitif ini, syarak datang untuk mengharmonikan. Bila rujuk syarak, dia akan jadi harmoni. Tapi kalau tak nak terima juga petunjuk syarak, tak nak juga berbincang secara rasional, itu yang akhirnya poligami itu dilihat buruk, sahabat-sahabat. Baik, itu sunat bila ada keperluan. Contoh isteri mandul, contoh kan, memang disahkan isteri mandul. Maksudnya masa tak dapat anak, dua-dua pergi buat rawatan, dua-dua pergi cek. Wajib, sebab punca suami isteri sama. Kan ada yang kata, okey, 40% punca tak dapat anak daripada isteri, 40% daripada suami, ada 20% itu 10% daripada suami isteri, dan ada 10% tak diketahui. Maksudnya suami sihat, okey, perfect. Isteri sihat, okey, perfect. Sistem reproduktif semua okey. Tapi doktor pun tak tahu apa punca. So, di situlah perginya kepada ketentuan Allah, rezeki daripada Allah. Jadi sahabat-sahabat, tuan-puan dimati Allah sekian, tapi jika disahkan, memang doktor sahkan isteri tak ada sekian-sekian, memang tak boleh mengandung, ketika ini sunat, maksudnya bagi lelaki ini dengan tujuan nak dapat anak. Tapi di situ ada pertimbangan lain juga. Ada pertimbangan lain. Jika isteri kata, saya memang tak mampu, saya memang tak mampu, saya cemburu, saya tahu saya ada kekurangan ni, saya pun redha, saya pun nak anak, saya nak mengandung, saya pun sedih sangat menerima keputusan bahawa saya mandul, contohnya. Dan untuk saya disakiti lagi oleh suami pula, tak boleh menerima kekurangan saya ni, saya tak mampu. Saya tak mampu. Kalau suami nak kahwin, saya izinkan, tetapi lepaskan saya. Saya lebih sanggup begitu. Dan saya lebih bahagia tengok dia dengan ni, dengan dia dapat anak. It's okay. Tapi untuk saya berada dalam hubungan ni, tidak. Contoh ya. Dan dia kata, kau tak mudarat bagi dia sekian-sekian. Maka bila pergi kepada mahkamah, Tuan Hakim ada yang okey, lulus, mohon fasah sebab tak mampu nak terima. Ada kes saya, ada kes orang terdekat, isteri memang tak boleh, dia sakit, dia memang sakit. Okey, sekarang makruh poligami. Tadi hukum sunat, sekarang makruh. Makruh jika semata-mata untuk berlazat-lazat dan berhibur, atau syak terhadap dia ada, sebenarnya tak confident pun, tak confirm pun, maksudnya tidak ada sebab kukuh pun menyatakan dia mampu. Tak ada sebab kukuh untuk menyatakan dia mampu untuk poligami. Bahkan dia ada syak, maksudnya masa kahwin pun culas bagi nafkah. Masa kahwin, awak kahwin dengan saya, ingat tak? Awak tak mampu pun, pasal hal sekolah anak, awak perasan tak gini-gini. Maksudnya memang ada syak. Dimakruhkan jika semata-mata memang semata-mata sebab jatuh cinta. Makruh. Macam mana Allah takdirkan saya jatuh cinta untuk kali kedua? Macam mana Allah takdirkan saya jumpa balik X. Saya punya masa crush sekolah menengah dulu, crush masa universiti dulu. Macam mana? Maksudnya ini lebih kepada untuk berlazat dan berhibur. Maksudnya cinta itu suatu benda yang seronok dilayan. Sama juga maksudnya, jika semata-mata untuk berlazat dan berhibur atau syak terhadap kemampuannya untuk berlakon adil antara isteri. Ini kerana dia tak ada keperluan untuk bernikah lain. Juga kerana terdapat kemungkinan berlakunya mudarat ke atas isteri kerana tidak mampu berlakon adil. Berkata Imam Al-Khatib Al-Syirbini, dan disunatkan untuk tidak menambah isteri lebih satu tanpa ada keperluan yang zahir. Bahkan kau nak cakap, okey, ada yang cakap, saya sunat Ustazah, sunat, saya sunat untuk poligami, bla bla bla. Rupanya ada juga sunat tidak berpoligami. Maksudnya
lagi pahala banyak bila dia tak poligami. Itu bagi lelaki yang tak ada sebab. Isteri sihat, isteri boleh bagi nafkah dengan baik, dengan normal. Lepas tu isteri boleh maksudnya dapat anak dari perkahwinan yang sudah cukup. Maksud ataupun tujuan pernikahan, sunat lebih dituntut bagi lelaki ni tidak bernikah 2, 3, 4. Kalau sebut macam ni boleh terima ke tak? Yelah, kalau anda anggap saya yang cakap, tapi cuba kita baca. Imam Al-Khatib Asy-Syirbini menyebutkan dalam kitab Mughni Al-Muhtaj muka surat 3. Muhtaj muka surat 3/127. Okey, bab ketiga daripada, saya pun tak pasti ni, Mughni Al-Muhtaj, dan disunatkan untuk tidak menambah isteri. Sunat. Lebih satu tanpa ada keperluan yang zahir. Tanpa ada keperluan, maka sunat untuk kekal berada dalam pernikahan satu. Masya Allah. Okey, itu makruh. Makruh bila tak ada keperluan untuk bernikah. Memang tujuan ialah sebab jatuh cinta ni, dia dalam situasi makruh. Untuk berlazat-lazat, untuk seronok lah. Bukan ada keperluan. Okey. Baik, apakah hukum haram berpoligami? Bilakah saatnya berpoligami itu haram? Jika diyakini bahawa lelaki tidak mampu berlaku adil. Tadi yang kedua, makruh kalau syak. Maksudnya, nak kata dia ni memang tak mampu, macam mampu juga. Tengah-tengah. Syak ni 50-50, tanpa sekian, 50-50. Kejap mampu, kejap tak gitu. Sekarang, bilakah situasinya lelaki ni haram untuk poligami? Jika diyakini dan terbukti bahawa lelaki tidak mampu berlaku adil lantaran kelemahannya atau kerana hilangnya kepercayaan terhadap dirinya daripada bertindak bias ataupun bertindak tidak adil dan pilih kasih, atau kerana keadaannya yang fakir. Ini kerana poligami itu akan mengakibatkan mudarat kepada orang lain. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirara, tidak boleh mendatangkan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat yang lain. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Ayat ni kan dia daripada awal tu. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Apa maksudnya? Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada perempuan lain 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan sekiranya kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu. Bimbang. Maksudnya bimbang itu sebelum. Kamu bimbang kamu tidak berlaku adil. Aw ma malakat ayman, maka cukuplah seorang saja, ataupun sekian ada penjelasannya tentang berkaitan dengan hamba. Okey, masuk keadilan yang dijadikan kriteria di atas ada tanggungjawab ke atas lelaki dalam keadilan dan sama rata dalam pemberian nafkah. Apa maksud adil yang dituntut? Dari sudut nafkah, kemudian tempat tinggal, kehidupan bersama yang berkualiti dan menunaikan hak-hak isteri. Manakala soal hati dan perasaan ada perkara yang relatif dan suka dikawal. Tidak dituntut untuk adil dari sudut perasaan. Awak kena sayang saya 50%, dan isi kedua 50% sama-sama. Perasaan itu dalam, tapi dari sudut zahir kena tunjuk sama. Dari sudut hak, dari sudut layanan. Bukan yang ini sebab sayang, yang ni pergi beli beg apa? Kalau beg mahal. Beg, yang ini pergi beli beg Prada. Mahal kan Prada, betul kan? Apa lagi yang mahal? Tak apalah. Yang ini ni Gucci contoh. Yang ni beli Coach. Maksudnya dari zahir tu pun dah nampak tak sama. Yang ni rumah sekian. Oh, ni beza rumah. Yang ni kereta sekian. Ini. Jadi dari sudut tu boleh dikawal. Yang tak boleh kawal perasaan tidak dituntut untuk sama. Janganlah pergi mengaku pula. Jangan tu serang pula. Awak 30%, yang sana 70%. Kalau awak nak naikkan kasih sayang saya 50%, awak kena bla bla. Oh, kasih sayang tak boleh lah. Itu pandailah simpan. Jadi, oleh itu perbezaan dalam hal emosi tidak membawa kepada dosa.
Sekiranya dijaga aspek zahir dan tidak membawa kepada kezaliman dan penganiayaan, ini yang dimaksudkan dalam firman Allah. Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil di antara isi-isi kamu, sekalipun kamu bersungguh-sungguh hendak melakukannya, oleh itu janganlah kamu cenderung dengan melampau berat sebelah kepada isi yang kamu sayang. Itu larangan Allah. Jangan kamu cenderung berat sebelah kepada isi yang kamu sayang. Biar sayang itu dalam perhubungan saja. Maksudnya mungkin ketika di rumah isteri ni, ya dah sebab memang sayang sangat isteri ni dan bla bla bla. Okey. Sehingga kamu biarkan isi yang lain seperti benda yang tergantung. Dan jika kamu memperbaiki keadaan yang pincang itu dan memelihara diri daripada perbuatan yang zalim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sendiri adalah seorang yang paling adil terhadap isi-isi baginda dan memberi mereka pembahagian hari dan muamalat yang baik. Namun baginda lebih menyayangi Aisyah radhiyallahu anha. Baginda berdoa, Allahumma hadha qasmi fima amliku fala tulmini fima tamliku wala amliku. Ya Allah, inilah pembahagianku yang aku mampu, maka janganlah engkau cela aku pada sesuatu yang engkau mampu dan tidak aku mampu. Maksudnya Rasulullah mengadukan kepada Allah bahawa Rasulullah sangat sayang Aisyah melebihi pada isteri-isteri yang lain. Ini selepas kewafatan Sayyidina Khadijah. Jadi Rasulullah memang tak boleh nak tunjuk sama dari segi kasih sayang. Memang semula jadi Rasulullah lebih sayang Aisyah berbanding isteri yang lain. Walaupun Aisyah ada perangai dia nakal, dia cemburu, dia comel, dia tu semua tu. Jadi subhanallah, dalam hal ini tidak menjadi kewajipan bagi suami yang berpoligami untuk bab kasih sayang, tapi bab zahir kena sama, bab giliran kena sama, bab sekian-sekian kena sama. Kembali kepada perbincangan asal, apabila hukum berpoligami itu sendiri boleh jadi harus, bukan sunat, harus, okey, dan ia boleh menjadi sunat ataupun boleh jadi makruh dan haram, maka tidak menjadi kesalahan bagi isteri untuk mempertikaikan keputusan suaminya untuk berpoligami dengan melarangnya atas sebab-sebab keperluan. Tak berdosa, jangan terus cakap berdosa isteri yang melarang ataupun menghalang. Justru ia bukan sahaja masuk dalam bab nasihat yang baik antara muslim, tetapi juga adalah sebahagian pelaksanaan konsep syura yang dituntut oleh syarak. Ini kerana seorang wanita apabila mengetahui suaminya ingin memadukannya, perlu memastikan hak-hak dirinya seperti nafkah yang telah ditentukan mengikut uruf dan persetujuan bersama tidak dilanggar atau ditindas apabila berlakunya poligami. Dalam erti kata lain, seorang isteri ada hak menyuara pendapat yang berbeza dalam sesi syura bersama suami untuk berkahwin lain. Hak kebebasan memberi pendapat dalam sistem syura ini dinaskan dalam Al-Quran. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bermusyaratlah dengan mereka dalam urusan hal-hal, sama ada hal agama ataupun hal keduniaan. Kemudian apabila engkau berazam, dah buat keputusan, maka bertawakal. Okey, subhanallah. Masya Allah. Semoga penjelasan ini memberikan kefahaman yang baik. Anda boleh cari rujukan daripada Jabatan Mufti Wilayah Hukum Isteri Melarang Suami Berkahwin Lain, Al-Kafi 1398. Jadi sekiranya suami anda tanya pendapat anda untuk berkahwin lain, anda print out Al-Kafi ni, anda beri dia untuk dia baca. Lepas tu, barulah anda pergi kepada perbincangan dan nyatakan perasaan anda, sama ada setuju atau tidak setuju. Setuju kenapa? Tak setuju kenapa? Setuju dengan syarat. Tak setuju, sekian. Gitu. Saya tak setuju. Dan insyaAllah saya akan berubah. Contohlah, suami bagi sebab-sebab. Baik, saya akan cuba berubah sekian-sekian sebagaimana yang awak harap. Awak janganlah mencari kelebihan itu pada wanita lain. Awak ciptalah kelebihan itu pada diri saya. Gitu kan. Suami cakap, oh sebab wanita tu lembut, wanita tu sekian-sekian, saya jatuh cinta. Tak apa bang, saya akan berubah. Awak tak perlu cari kelebihan itu pada wanita lain. Saya akan berubah menjadi wanita seperti abang nak. Contoh. Gitu. Sebab ada orang lelaki, bila isteri kurang, ada kelemahan, cuba didik sehingga isteri itu jadi seperti mana yang anda bayangkan. Bukannya penyelesaiannya mencari yang kurang itu pada kelebihan wanita lain. Jadi, ya, kenapa ni? Tercekik. Awak baru kahwin 2 minggu lepas. Siapa nama? Kristina. Berapa hari kahwin? 2 minggu. Tercekik ni cakap pasal ni. Subhanallah. Tu Encik Khairun tu, awak dah kahwin berapa lama? 15 tahun. Dah lama. Awak tak tercekik
Sebab awak tak ada niat ya? Alhamdulillah tak ada. Ni belum kahwin. Ni baru kahwin 2 minggu ni. Jadi awak dapat banyak kan ni hujah-hujahan. Okey, sekarang kita panggil suami. Encik suami saya. Baik, sekarang masa kita pun jam macam mana? Pukul apa sekarang? Encik, sini encik. Main encik. Ya, betul. Memang maksudnya hari ini perbincangan kita adalah berkenaan dengan isu poligami, tetapi kita kupas dengan secara ilmiah. Dan saya rasa macam syukur sekali sebab perbincangan ini saya rasa tenang, respon pun baik, dan saya juga menyampaikan dengan wallahualam, baik tak penjelasan saya? Masya Allah. Maksudnya bukan mudah nak kupas isu poligami dengan tenang, dengan baik apa semua, sebab ia mudah sangat berlaku salah faham. Nabi tak tunggu jadi kaya. Ada yang kata ni Nabi tak tunggu jadi kaya. Nabi tak tunggu jadi kaya baru nak poligami. Ertinya miskin pun boleh. Bahaya betul hujah ni ya. Masya Allah. Subhanallah. Kemampuan tu memang bukan dari sudut nafkah zahir saja. Kemampuan tu maksudnya dari sudut keimanan, ketokohan dia sebagai suami, kepimpinan dia. Tetapi di antara bentuk penganiayaan terhadap isteri apabila suami tak mampu untuk memberi nafkah. Nafkah itu wajib. Kalaulah suami ini miskin dan tak mampu pun nak nafkahi isteri dan anak-anak dalam bab keperluan. Apa keperluan asas? Tempat tinggal, makan minum, pakaian, pendidikan. Subhanallah. Tak mampu pun, lepas tu nak berpoligami. Apa yang akan berlaku? Lelaki ini tidak akan berlaku adil. Kedua, menzalimi. Dan dia tidak mampu menjalankan tanggungjawab basic dia, iaitu kewajipan. Ustaz, iaitu kewajipan untuk memberi nafkah. Itu bukan hanya dalam poligami, dalam monogami, kahwin satu pun wajib. Dalam hal ini tak boleh berujakan. Nabi pun susah. Nabi pun miskin. Dan kita tahu syariat Nabi bernikah poligami itu lebih kepada dari sudut dakwah. Sebab itu isteri Nabi yang paling masyhur, yang paling kuat adalah berkahwin, isteri Nabi 11 orang. Dan saya dah sebut di awal, Nabi bernikah dengan 10 orang, semuanya janda. Ada anak 2, ada anak 4, ada anak 6, ada tak ada anak. Dan mereka itu anak-anak kabilah, pembesar dan sebagainya. Subhanallah. Jadi ya, Masya Allah, dalam bab nafkah ni, bab berdosa besar suami tak tunaikan nafkah. Kerana bukan bermaksud suami yang miskin itu salah jadi miskin. Tuan-tuan puan, bila suami itu miskin dan suami tak mampu memberi keperluan nafkah, keperluan asas, lepas tu kahwin juga, maka isteri ni membantu memenuhkan keperluan dan isteri ni redha, suami tu tak berdosa. Contoh ya, seorang wanita, dia tahu suami ni susah, tapi soleh, suami ni baik, suami ni beriman kan. Suami ni suami ni cik kita bincang ni secara ilmiah kan cik kan? Yalah. Cik jangan nak tiba-tiba nak buat lawak pelik-pelik ni cik. Subhanallah, daripada tadi kita punya nada ni dari sudut ni. Okey. Seorang wanita kahwin dengan seorang suami. Suami ni miskin, tapi dia redha daripada awal lagi, dia tahu susah. Dan berdosa tak suami ni? Tak berdosa. Isteri ni redha, isteri boleh terima. Tak apa, kita susah sama-sama. Saya tak mampu ni nak menampung. Cukup makan, tak apa. Awak orang baik. Awak orang jaga solat. Saya nak ada teman. Kita hadapi sama-sama. Sama-sama bekerja, cari rezeki, cukupkan nafkah, keperluan anak sekolah, makan minum, tempat tinggal, apa semua bayar, bil elektrik. Okey. So berdosa tak suami ni? Tak. Tapi bila suami ni nak bernikah lain dan isteri tak bersetuju, isteri kata, bang, awak pun tak mampu. Yang jadi mampu sekarang sebab saya sama-sama kerja dengan awak. Kan, kalau untuk awak seorang bekerja, awak tak mampu, awak tahu kan? Ya, saya tahu. Tapi saya jatuh cinta sekian-sekian. Tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat, isteri-isteri Nabi, Masya Allah, yang lain-lain itu, janda, anak pembesar, keperluannya sekian-sekian. Dan kita kalau baca sirah Nabi SAW, Sayyidah Aisyah pernah sebut apa? Pernah 3 bulan berturut-turut
rumah para isteri Nabi ini tidak ada api. Maksudnya tidak boleh dimasak apa-apa. Dan isteri-isteri Nabi ini, dia ada teguran daripada Allah bagaimana tanggungjawab bila menjadi isteri Nabi ini. Bagaimana mereka ini pernah ditegur kalau mereka tidak boleh sabar, maka Allah perintahkan, maksudnya Nabi boleh talak saja mereka, boleh lepaskan, boleh ceraikan dan digantikan dengan wanita yang lebih sabar, lebih taat. Sebab mereka tahu mereka bernikah dengan utusan Allah yang mana tanggungjawab kepada ummah itu melebihi daripada tanggungjawab dan keluarga kecil. Tetapi Nabi ini adalah utusan Allah. Jadi, kepada saya tak pasti tadi siapa yang berhujah. Tak syarat disebut, tidak syarat pun jadi kaya. Memang tak ada syarat kaya. Sederhana tapi cukup pun dah boleh poligami. Tetapi dia sebut miskin pun boleh sebab masa Nabi miskin, dia berhujahkan bahawa masa Nabi miskin, Nabi nikah lain. So orang miskin pun boleh. Subhanallah. Bila sebut miskin ni adalah orang yang tidak mampu, orang miskin ni dia memerlukan pertolongan orang. So macam mana dia mampu untuk menampung? Tapi dalam situasi Nabi SAW, bagaimana isteri-isteri lain ini, keperluan, kebutuhan mereka itu dinilaikan dengan keperluan wanita lain terlalu berbeza. Subhanallah, pakaian isteri Nabi dengan bertampung itu adalah bahagian pengorbanan yang perlu dilalui oleh para isteri Nabi. Dan mereka memang terima sebab betapa besarnya Allah telah menakdirkan jodoh mereka dengan Nabi. Itu melebihi daripada segala-galanya. Dan apa besarnya, maksudnya seorang lelaki yang ada pada hari ini untuk menyatakan awak tu dah syukur sangat kahwin dengan saya, contohlah. Awak tu dah syukur sangat walaupun saya kekurangan. Tetapi apa lagi kebahagiaan ataupun kemuliaan yang jauh lebih besar daripada segala harta dan suruh isi apabila seorang wanita dinikahi oleh Nabi. Subhanallah. Jadi berhati-hati nak buat hukum sehingga menyebutkan tak syarat pun jadi kaya. Betul tak jadi kaya? Cukup pun ni. Tapi miskin, sebab disebut miskin pun boleh nak poligami. Sebab Nabi pun berpoligami ketika miskin. Oh, ini sangat satu hujah yang tidak adil. Bahaya sangat. Apa yang berlaku yang kita lihat. Kes saya memang banyak juga. Memang ada. Suami miskin. Suami memang tak mampu. Kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Tahu tak apa jadi pada anak-anak? Merempat. Tak cukup makan. Apa berlaku pada keluarga ni? Isteri ni meminta-minta. Minta dengan adik-beradik, minta dengan mak, minta dengan ni. Meminta-minta. Sebab apa? Bekalan yang ada adalah kasih sayang suami. Itu je. Tapi kehidupan nak diteruskan, anak kecil perlu diberi makan, diberi pendidikan, diberi tempat tinggal. Jadi di situ, mungkin boleh jadi inilah hujah yang diguna pakai. Allahu Akbar. Kezaliman, zalim pada anak. Zalim pada isteri. Isteri inilah. Sebab apa? Saya tahu ada orang buat gurauan. Ya, kalau isteri pertama masih susah, kahwinlah. Kahwin tu kan rezeki. Mana tahu, lepas tu susah lagi, kahwin lagi. Mungkin isteri ketiga tu kaya, dia pandai buat karipap, lepas tu jadi karipap. Susah lagi kahwin isteri keempat. Nanti mungkin ada punca rezeki daripada isteri keempat kot. Perkahwinan bukan untuk dicuba-cuba. Sebab itu Nabi kata, jika kamu bimbang, kan, kerana aku bimbangi Sayyidah Fatimah kerana cemburu, Nabi kata, lalu ia tidak mampu sabar, lalu ia marah, akan menjatuhkan martabat Fatimah itu seorang wanita yang mulia. Masya Allah. Tapi memang berlaku dalam masyarakat kita. Lelaki yang memang jelas tak mampu, sebelum itu pun memang isteri yang sama-sama menyumbang, bekerja sama-sama cari untuk mencukupkan nafkah. Lepas tu suaminya ni, lepas tu nilai perasaan isteri tu tak ada nilai. Anak-anak memang terbiar apa semua. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Moga kesalahfahaman, sebab bila kita berpegang macam tu, dibimbangi, ia lebih kepada berlandaskan emosi, perasaan. Maksudnya lebih kepada akal. Berfikir dari sudut akal. Okey. So, kita berdengar sikit apa pendapat, apa sajalah yang nak ditambah. Lepas tu kita dah habis masa dah ni. Dah dekat pukul 9. Saya pun nak ada ceramah di lokasi sebentar nanti. Silakan. InsyaAllah. Assalamualaikum semua peminat-peminat saya yang menunggu lama. Dah 1 million dah di TikTok. Alhamdulillah. Atas sokongan semua yang mendoakan saya supaya tersusun kata-kata pada pagi ini agar tidak tersilap walaupun salah satu patah perkataan pun.
bila membicarakan tentang topik ini, topik yang mungkin Ustazah terkesan dengan seorang lelaki berkereta mewah tu. Saya tak. Kalau Encik perasan, Encik nampak saya ada terkesan apa-apa? Tak ada. Ya, dan saya tak ada borak pun pasal isu yang viral tu. Lepas tu suami saya yang cuba share. Viral isu ni. Saya pun tak ada respon apa. Saya tak ada terkesan. Dan saya tak ada pun tiba-tiba ugut ke. Tak, dah tersalah kata. Ada tak saya ugut? Tak. Tak ada kan? Tarik balik. Bukan, maksud saya sebab dalam bab ini kita rasional. Tak adalah kita terpengaruh. Puan-puan, kalau ada isu artis ke, isu viral poligami, kita tak perlu nak terpengaruh sangat. Tak perlu nak terkesan. Kan, sebab itu ada cerita mereka. Kita ada cerita kita. Ya. So, janganlah bila ada isu viral ni terus, abang kalau abang mak terus bagi warning, lepas tu masuk dalam mimpi, lepas tu mulalah mimpi macam tu. Ramai yang ambil status macam tu, Ustazah. Ya, kena bebel, kena marah. Maksudnya pada suami kena bebel, kena bagi warning. Ramai luar perasaan pada saya. Saya tahu sebab saya tengok juga respon-respon memang ada yang tak boleh geram lepas geram dekat media sosial. Jadi side saya, sebab isu poligami saya perunding cara, isu yang biasa saya hadap dan saya uruskan, dan maksud saya apa cerita, apa punca, apa yang berlaku sekian-sekian, nak kata dah jadi macam bila kita dah biasa menguruskan, kita dah tahu dah ceritanya gini. Sebab orang yang cerita masalah, masa saya kerja dulu, saya perunding cara dulu, dia takkan cerita setengah jam, paling kurang 2 jam Encik, paling kurang 2 jam. Perunding cara ni walaupun penat, ngantuk, kena muka tu 2 jam paling kurang. Apa pun masalah datang, orang perempuan cerita detail. Lepas tu saya akan dengar side lelaki akan cerita juga side dia. Lepas tu kita akan temukan, kadang memerlukan pihak ketiga masuk, panggil juga ibu ayah, macam tu. Sebab itulah yang bagi hujah sekian tadi, hujah sekian-sekian, dan kita pun dah bacakan. Okey, tak apa Encik silakan. Panjang pula Ustazah. Menampakkan emosi Ustazah yang sangat stabil respon kepada isu ni lah. Nampak sangat stabil tu. Alhamdulillah. Encik nak kahwin lagi? Alhamdulillah setakat ini cukup lah seorang. Macam terpaksa macam cukup lah. Macam tu. Dia bukan macam, dia macam ni Ustazah. Dia sebenarnya bila kita dah kahwin lama ni, 18 tahun ni, kita melihat keperluan semua untuk perkahwinan, sebuah perkahwinan dah lengkap dah kata. Kalau yang inginkan anak zuriat, alhamdulillah dah dapat dah. Kemudian nak dapat sakinah mawaddah rahmah tu insya-Allah dapatlah melalui Ustazah. Jangan senyum Ustazah. Kemudian alhamdulillah dengan kesibukan yang ada pada hari ini, kalau terlihat kami pun sangat-sangat tersibuk tanggungjawab banyak. Jadi tak sempat fikir kurang fikir. Tak sempat fikir. Tak fikir langsung. Patah perkataan yang salah. Tak fikir langsung Ustazah. Dengan tak jauh beza. Tak fikir langsung. Jadi sibuk sangat. Jadi tak ada masa. Ke hulu ke hilir kan. Itu sebab saya sibuk kan Cik. Saya nampak Encik lapang je, saya mesti cari kerja, cari pasal. Bukan cari pasal, maksudnya Cik dah faham je teknik ya. Ya, jadi kita pun dah tanggungjawab pada anak-anak ni semakin besar, dengan tanggungjawab yang berbeza. Dulu bolehlah kita spend masa sekejap, mereka faham sebab mereka tak faham, mereka bayi lagi kan. Sekarang ni berbeza, besar-besar ni mereka menuntut hak mereka ni. Betul. Dengan keadaan anak sekarang pun memang tak menunaikan hak-hak mereka. Betul. Masa mereka. Kalau kita fikir macam tu, sebenarnya dalam situasi sekarang pun, walaupun kita cuba sedaya upaya untuk beri hak, sebenarnya banyak lagi yang kita tak beri. Ya, belum banyak lagi. Ya. Kemudian banyak lagi sebenarnya tuntutan-tuntutan tu yang kita belum laksanakan. Tapi kalau seandainya saya tak nak petik lagu dulu, ada satu lagu dulu, tapi memang Ustaz akan marah saya nyanyi lagu tu. Saya tahu Encik suami saya pernah nyanyi depan saya, depan anak-anak saja je dia nak cuit. Nyanyi Encik, silakan, saya tak marah. Silakan. Boleh. Saya okey. Nanti nak ingat kita ambil chorus dia lah. Saya okey Cik, saya memang okey sangat. Silakan Cik, nyanyikan lagu tu. Ya. Macam ni. Silakan. Lupa lirik lah. Tiba-tiba terlupa. Lagu ada. Di sana sayang, di sini. Bukan lagu tu, lagu kawan dia, sebelah dia.
Lagu tu lah. Di sana sayang, di sini. Bukan. Itu pun lagu tu juga, tapi ada satu lagi saya nyanyi lah sikit. Okey. Dia ending dia macam ni. Tidak salah kalau kasih dibahagi. Betul, saya seadilnya. Tapi dia ada itu lagu dia, sebelum. bukan lagu saya, Ustazah. Saya faham. Tapi ada yang sebelum. Tak, maksudnya ada. Cuba cari lagu tu. Itu lagu tu. Lirik. Yang tu di sana menanti, di sana menanti, di sini menunggu. Oh, yang tu saya pernah ingat. Saya hari tak ada orang yang tunggu saya, Ustazah. Sini je. Tunggu. Sini Tapi je. hari tu Encik nyanyi lagu tu lah. Kan, saya dengar gitu lah. Oh, tak salah kasih dibahagi tu bukan lagu yang sama dengan di lagu- sini menanti, di sini menunggu. Bukan lagu lain. Okey, lirik tu yang tak salah kasih dibahagi tu. Puas aku Kekadang mencuba. harus terima suratan darinya. Ya. Tidak salah kalau kasih dibahagi. Ya, lagi. Seadilnya. Betul. Okey. Itu je. Ambillah Cukup. chorus. Ambil chorus sikit. Cukup. Tak Sudah. apa, ambil chorus sikit. Saya tak marah Encik. Saya tak marah. Encik nyanyi daripada pagi sampai malam pun saya tak marah. Ada tadi? Beginilah nasib diriku yang malang. Oh Tuhan. Jadi isteri penceramah. Dia macam ni. Saya bagi mereka yang ditakdirkan hidup poligami, betul. Betul, sebenarnya lagu tu betul. Bagi orang yang ditakdirkan hidup berpoligami, tak salah kasih dibahagi. Macam mana ayat tu tadi? Sebelum tak salah kasih dibagi apa? Encik. Suratannya. Ya. Suratan darinya. Ulang lagi sekali. Kekadang harus terima suratan darinya. Betul. Tidak salah kalau kasih dibahagi. Ni Encik. Seadilnya. Betul? Ya. Okey. Encik boleh Oh, mula tak pada boleh. atas. Hari ni lagu lain lah. Bahaya lagu ni. Ini untuk orang yang dah. Baguslah dia punya. Memang. Dia punya sini kata dia bagus. Masya Allah, liriknya baguslah. Okey, tak apa Encik. Walaupun kita tahu Encik tak akan dapat ikut melodinya. Encik pitching memang of course lari. Kita semua dah, sebenarnya Encik suami yang penting confident. Ya, betul. Encik Saya suami tak tahu kisah dah. pitching dia lari. Dan semua yang biasa tengok suami saya ni, semua kita ijma' ulama'. Maksudnya sepakat yang suami saya pitching lagi. Tapi penting confident. Menyanyi ni tak semestinya orang yang pandai dan boleh ikut pitching. So cara masing-masing. Suami saya ada kelebihan. Dua keadaan, Ustazah. Saya takut yang pertama, orang tak boleh terima kita berhibur. Orang yang tak kurang faham berhibur yang kurang ni. faham, maksud dia kata apa lara ni. Okey. Yang keduanya, orang tak boleh terima suara saya macam ni dan ada komposer yang nak datang melamar. Maksudnya buat album. sebab terlalu luar biasa sampai tapi nak rata-rata buat dah album. faham kot suara saya macam ni. Ya. Tapi saya memang tak kisah pun, inilah suara saya. Okey. Suara tu nyanyi. Ya. Ustaz, kita tengok ada baik-baik memang bagus sebenarnya sini kata dia. Okey. Saya cuba ingat balik. Lagunya bertajuk Pahit Akan Manis Jua, Ustazah. Ya. Dengar tu. Ya. Pahit saya, akan manis saya memang jua. sedia berkongsi kasih dengan anak-anak. Pahit akan manis akhirnya. Memang saya berkongsi kasih. Puas aku mencuba menepi semua dugaan. Malah ada yang anggap aku lupa daratan. Peritnya aku lalui kemelut yang panjang. Hingga ke saat ini ku tidak ketentuan. Wanita manakah sanggup berkongsikan kasih, walau madu bagiku tapi hempedu bagimu. Terkadang harus terima suratan darinya. Tidak salah kalau kasih dibahagi seadilnya. Betul, tak salah. Lagi apa? Teruskan. Telah ku fikir sedalamnya untuk membuat keputusan. Harus aku berterus terang
jujur dalam perbuatan, dan jatuh air mataku mendengar pengakuan ikhlasmu, sanggup bersaudarakan dia walau hakikatnya hatimu terluka. Saya okey. Lagi. Ya, saya nampak macam Encik macam tak tentu arah ni. Encik bukan tuju pada saya kan? Bukan. Ini hanya nyanyikan je. Okey, sikit lagi Encik. Sebab saya tengok sini kata dia Moga betul. suatu hari sembuhlah luka dan kembali ceria walau hati aku ini milik engkau dan dia, dan kembali ceria walau hati aku ini milik engkau dan dia. Okey, Encik, kalau kita tengok seni kata, maksudnya Betul. puas aku mencuba menepi semua dugaan. Dia dah usahakan Betul. supaya dia tidak meneruskan sekian. Sampai orang memang tuduhannya lupa daratan, macam apa yang dia lalui sekarang. Pelbagai tuduhan yang sebenarnya bukan senang untuk dilalui bagi seorang lelaki yang dah menikah lain. Sebenarnya lelaki ni pun hadapi macam-macam kecaman. Tentangan daripada keluarga, daripada kawan-kawan. Betul kan? Lepas tu perit. Ada orang anggap aku lupa daratan, perit, kemelut yang panjang. Dan diakui wanita mana sanggup berkongsi kasih. Walaupun madu manis bagiku, pahit hempedu bagimu. Namun soalannya dikata, terimalah takdir. Itu yang kita kata lagu ni sebenarnya bagi mereka yang ditakdirkan Allah hidup berpoligami, akhirnya memang pergi kepada qada dan qadar Allah. Sudah pun berpoligami, hidup dalam poligami, jadi teruskan menghadapinya. Kita tengok, telah kufikir sedalam-dalamnya, harus aku berterus terang, jujur dalam perbuatan. Maksudnya dia jujur, dia bagi tahu, dia bukan sembunyikan. Dan jatuh air mataku mendengar pengakuan ikhlasmu. Maksudnya yang lelaki ni pun menangis. Bukannya tengok isteri menangis, redha lah, ini kita tapak Allah, tak payahlah nak sedih-sedih sangat. Ya, tak payahlah sekian-sekian. Jadi bermaksud di sini, suami ni pun sama-sama sedih tengok isteri sedih. Okey, telah kufikir sedamnya untuk buat keputusan, aku akan terpaksa jujur sekian-sekian. Moga satu hari nanti sembuhlah luka dan kembali ceria. Maksudnya suami ni, lagu ni, dia terima isteri sedang bersedih dan dia akan berusaha untuk ceriakan isteri dia balik. Gitu, subhanallah. Okey, bagi saya lagu ni tak ada salah, memang bagus dari segi seni katanya. Jadi kita begitulah. Tapi untuk orang lain lah, Encik nyanyikan tu bukan daripada Encik kepada saya, betul kan? Okey, kesimpulan. Tak logik kuliah Ustaz Asma, makin tak logik. Ada kata makin tak logik sebab ada lagu tu. Sebenarnya dengar tak daripada awal? Daripada awal tu apa saya kita bincang pasal isu poligami. Ini isu perasaan. Lepas tu apa yang kita kalau baru masuk, ujung baru masuk. Kan? Ujung baru masuk, tak dengar penjelasan kita sekian-sekian. Jadi bila Encik suami ni dia masuk sikit unsur hiburan. Kan? Target dakwah kita bukan orang tua je. Ada orang muda, ada orang lama yang teringat sekian lama. Lepas tu ada juga remaja. Bila kita dengar hari tu apa sayang, kita dengar daripada Ustaz Ustaz Adenin. Dia kata, Ustazah, yang kita ketinggalan dalam bab dakwah adalah untuk tarik orang muda dan remaja. Yang mereka ni kalau nak didekati, memang laluan utama adalah hiburan. Bukan bermaksud, kita tengok tak, hiburan yang kita selit di hujung dan kita pilih. Macam hari ni kebetulan kita bincang tentang poligami, Encik suami pun tu terlintas satu lagu yang berkait dengan mereka yang berkongsi kasih. Tapi kebetulan saya memang tak tahu lagu tu lirik penuh dia. Tapi bila kita tengok lirik penuh dia, rupanya memang ada lelaki suami. Yalah, ada suami yang berusaha, suami yang sangat memahami. So siapa yang masuk daripada awal tahu kita bincangkan tentang hukum poligami. Ada sunat, ada makruh dan ada haram berpoligami.
Dan kita kupas dari sudut bagaimana seharusnya situasi lelaki dan wanita. Dan kalau dengar daripada awal, faham bagaimana saya cuba menjawab persoalan tuduhan yang tidak wajar yang dilemparkan kepada wanita yang tak bersetuju. Maksudnya apa yang kita kupas tadi, tidak berdosa dan tidak salah seorang isteri, seorang wanita yang tidak bersetuju ataupun yang menentang, yang tidak bersetuju ataupun yang menentang, yang menghalang suaminya berpoligami. Apa hukum dia, kita dah bincang kan, hukum tak ada suami. Betul, Masya Allah. Ya, tuan-puan sekalian, saya ni, follower ni dan kenalan yang saya kenal ni, ada ramai yang poligami. Ada yang isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat. Dan mereka pun kata, Ustazah, bila saya isteri kedua, isteri ketiga, bila cakap pasal poligami, saya rasa insecure, saya rasa takut, saya rasa sedih. Sebab isteri kedua, ketiga selamanya dicop sebagai perampas. Jadi kalau boleh, bila Ustazah ceramah, Ustazah jangan fokus kepada perkahwinan monogami je. Kami yang berpoligami ni pun sebenarnya struggle untuk betulkan keadaan. Jadi bila ada isu-isu viral, dia kata, oh, mulalah saya akan rasa down sangat, saya rasa sedih sangat. Sebab sebelum kita nikah dulu, kita rasa macam semuanya kita sanggup hadapi. Sebelum nikah kan jadi isteri kedua, ketiga, begini-begini. Tapi bila kita dah lalui, Ustazah, hari-hari, kita hati perempuan, Ustazah, memang berat sekian-sekian. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, berhibur tidak salah. Islam tidak menolak dan tidak menghalang hiburan. Subhanallah, pada zaman Rasul ada hiburan, ada waktu berhibur sekian-sekian. So kita selit. Kadang yang datang, Ustazah ni makin tak logik apa semua ni, tak apa. Kita meraihkan semua. Sebab tu mana nak fikir, adik kalau Ustazah rasa bahagia, dah tahu fikir dulu, jangan nak ambil. Jangan salahkan pakcik tu, tak baik. Banyak sangat ilmu poligami saya dapat hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih pada encik suami yang menceriakan hari kita. Encik dah rasa tergugat, ragu-ragu? Berkaitan pun tak lah. Yelah, encik menyanyi. Oh tak, saya okey je. Jadi esok nasyid encik. Ya. Tapi semalam encik suami dah bagi tahu. Sebenarnya nasyid pun lagu juga, isi kandungan. Dan ada banyak lagu, contoh lagu yang bagus pasal isteri tu encik. Apa? Kaulah isteri, pada syurga di wajah. ada syurga di wajah. Gitu kan? Sebenarnya ada banyak juga lagu tapi isi kandungan baik, cuma dia lagu. Nasyid, kebaikannya bagus, tapi ada juga nasyid yang melarurkan. Ada nasyid, yelah kawan nasyid, tapi lagu cinta-cinta. Jadi macam gitu, atas kita lah yang membawanya. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi besok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada yang kata much respect to both of you. May Allah bless. Alhamdulillah. Terima kasih kepada puan ni dan semualah yang bagi semangat pada kami Rosa Hijrah. Okey. Dan surah Al-As, bismillahirrahmanirrahim. Al-As, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Masya Allah.